Kita tidak mengangkat benda-benda yang betul dalam sejarah kita. Saya pergi balik sedikit ke belakang, saudara. Sejarah apa? Sejarah yang saya jumpa tulisan daripada sebuah tesis yang ditulis pada tahun 1983 yang tersimpan di Jabatan Sejarah National University of Singapore. Jepun datang. Apa Jepun telah mengubah keadaan? Sebab sebelum Jepun datang, tok nenek kita ingat apa dia? Dunia ini dijadikan oleh Allah Ta'ala ni beginilah. Orang putih ni memang ditakdirkan Tuhan menguasai dunia. Maka kita akur ajalah. Asalkan kita boleh makan, kita boleh ni apa semua. Dan orang putih ni tidak akan kalah. Kalau kita nak lawan pun takkan kalah. Sebab nak buat jarum pun kita tak mampu. Akhirnya saudara datang Jepun. Orang putih ni tinggi, Jepun tu pendek-pendek je. Akhirnya bila tentera pendek-pendek ni datang, lari tentera yang tinggi-tinggi itu. Siapa pertahankan negara? Siapa yang halau Jepun? Saudara, kita, orang Melayu, orang Cina, orang India, angkat senjata, duduk dalam hutan, berperang secara gerila. Orang putih ada tak ketika tu? Ada. Sebab apa? Yang tak sempat lari keluar. Yang dapat lari, habis lari semua. Puak-puak bangsa-bangsawan, lari habis semua. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, selepas itu kita berjaya menyingkirkan Jepun. Jepun surrender, saudara. Dek, kerana kita ni dilahirkan dengan hati budi, baiklah perut kita ni baik sungguh. Bila Jepun lari, kita yang berperang ni. Jepun lari, kita tunggu orang putih masuk balik. Kita boleh tunggu orang putih masuk balik. Tak apalah, orang putih pun masuk balik. Orang putih masuk balik, dia bawa seorang juga Yahudi British. Siapa dia? Sir Harold McMichael. Siapa Sir Harold McMichael ni? Dia pergi jumpa semua raja. Dia pergi jumpa semua sultan. Terengganu, Kelantan, Perak, Pahang, semua jumpa. Dia buat apa? Untuk ambil tanda tangan. Untuk apa? Setuju buat Land Union. Semua raja rekod tanda tangan. Macam mana raja-raja? Boleh setuju. Sedangkan Land Union menghapuskan kuasa raja. Saudara, raja-raja semua takut kena ugut. Sehingga memang kena ugut. Siapa tak tanda tangan, nanti ni ada gambar, ini ada bukti. Masa musim Jepun, kau benarkan Jepun masuk dan kau kerjasama dengan Jepun. Kalau bukti ni aku bawa balik London, mampus korang semua. Maka semua ketakutan dan tanda tangan. Cuma ada satu aja Raja Melayu yang tak tanda tangan. Yang paling akhir tanda tangan. Siapa dia? Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Sebab apa? Sebab Sultan Ibrahim, rekod sejarah, dia tak pernah bagi Jepun masuk pun dalam istana Johor. Dan dia ni saudara memang gangster. Dia tak pernah. Dan Jepun pun tak masuk. Tetapi akhirnya Sultan Ibrahim tanda tangan juga perjanjian Land Union. Kenapa Sultan Ibrahim tanda tangan? Kerana Sir Harold McMichael telah berjumpa dengan seorang yang bernama Dr. Charles Joseph Pemberton Pegler. Siapa dia ni? Dr. Charles Joseph Pemberton Pegler ni ialah rakan baik, memang baik betul dengan Sultan Johor ketika itu, Sultan Ibrahim. Siapa dia? Emak dia Sri Lanka, bapa dia British, dia beranak dekat Batu Gajah Perak. Di Johor dia kawan baik, sama pergi berburu, sama pergi tangkap ikan, sama macam-macam buatlah, dua-dua ni sama. Macam mana British, Sir Harold McMichael Yahudi ni boleh jumpa dengan Dr. Charles Joseph Pemberton Pegler? Ada seorang orang Melayu yang kerja di pejabat daerah British yang jumpakan ni. Siapa dia saudara? Dia ialah On bin Jaafar. On bin Jaafar bawa jumpa. Kenal habis. Sain. Akhirnya Dr. Charles Joseph Pemberton Pegler sambil berburu pujuk Sultan, sambil tangkap ikan pujuk Sultan, sambil tengok-tengok jalan-jalan pujuk Sultan. Akhirnya Sultan tanda tangan perjanjian tersebut. Kita jadi pelik. Bukankah nama-nama antara yang disebut itu orang yang menentang Land Union? Sebenarnya apa yang terjadi saudara? Orang putih tahu Land Union takkan boleh buat dalam negara ini. Orang Melayu akan marah. Tetapi kenapa dia buat Land Union? Sebab untuk munculkan hero baru, untuk memberi ruang orang kenal UMNO. Sekarang ni orang nak lawan tutup merdeka. Lantas dia kata, dia faham negara ini kena bagi merdeka juga. Tapi tak boleh bagi mereka dekat api, mampus kita. Bagi dekat awas, tak boleh. Bagi dekat
MCJ Putra tak boleh. Bagi dekat Hizbullah Muslimin lagi tak boleh. Puak-puak ini tidak akan boleh menjaga kepentingan perang salib. Jadi kena bagi orang yang boleh jaga kepentingan perang salib. Apa buat? Haramkan semua. Maka ramai yang lari masuk hutan. Sebab apa? Nak terus berjuang. Organisasi dah haram. Oh, samalah macam Mat Indra, lari masuk hutan. Tapi dia komunis. Sebab apa dia komunis? Sebab dia kawan dengan komunis. Weh, orang masuk hutan takkan nak kawan dengan lembu, takkan nak lawan dengan harimau. Yang ada dalam hutan, yang ada senjata ialah komunis. Lantas, saudara, kerana itu dia kena kawan dengan komunis. Dia kata kawan komunis, salah lah. Saya nak bagi tahu saudara, beginilah contoh perumpamaan dia. Saya kena ingat Dr. Mahathir bin Mohamad. Ingat Dr. Mahathir? Dr. Mahathir ketika dia bertempur bertempur dengan Tengku Abdul Rahman, akhirnya Tengku pecat daripada UMNO. Mahathir pernah kena pecat daripada UMNO oleh Tengku Abdul Rahman. Ketika dia tak ada platform, dia nak lawan dengan Tengku, dia guna platform apa? Dia pergi platform PAS. Dia guna pentas PAS. Tetapi saya nak tanya saudara, Mahathir pernah masuk PAS tak? Mahathir pernah masuk PAS tak? Tak, Mahathir tidak pernah masuk PAS. Mahathir mempergunakan pentas PAS. Malah tidak pernah sesaat pun Mahathir bersetuju dengan PAS. Tetapi Mahathir menggunakan pentas PAS. Begitulah sahabat-sahabat yang masuk hutan. Dia tak bersetuju dengan komunis. Mereka tidak bersama dengan komunis. Tetapi oleh kerana nak menentang legasi perang salib, agenda yang lebih besar, mereka faham mengenai apa situasi yang berlaku, mereka kerjasama dengan orang yang ada senjata. Saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berfikirlah dengan bijak. Dalam bab ini saudara, dia buat land union. Untuk apa dia buat land union? Untuk bila semua orang nak lari masuk hutan, lantas dia buat land union, maka UMNO yang tinggal. UMNO lah yang lawan. Kalau tak, orang tak kenal UMNO, dia nak bagi terus pada UMNO. Siapa UMNO? Orang kenal Mustamam, orang kenal Profesor Zulkifli, orang kenal Ibrahim Yaakob, orang kenal Muhtaruddin Raso, orang tak kenal pun watak-watak dalam UMNO. Macam mana nak hinakan UMNO? Buat land union, UMNO pun keluar lawan. Akhirnya saudara, bulan Mei tahun 1946, UMNO ditubuhkan di Istana Johor. Fakta yang menarik diceritakan dalam tesis ini apa dia? UMNO ditubuhkan dengan 15 orang jawatan kuasa penaja mula-mula sekali di Istana Johor pada bulan Mei tahun 1946. Siapa 15 orang itu? Ahli nombor 1 UMNO, On bin Jaafar. Ahli nombor 6 UMNO, siapa dia? Kerana membayar upah, memberi penghormatan kepada orang yang berjaya memujuk Sultan, tanda tangan land union, maka ahli nombor 6 UMNO ialah Dr. Charles Joseph Pemberton Pegler. Wahai orang UMNO, kamu balik dulu, cari belajar mengenai sejarah sendiri. UMNO diasaskan oleh ahli nombor 6 UMNO ialah Dr. Charles Joseph Pemberton Pegler, India Sri Lanka. Kerana itu saudara, saya tulis dalam blog saya, seorang pun tak berani jawab apa. Saya tulis dalam Suara Keadilan, orang tak berani jawab apa. Malah saudara, saya hantar artikel saya ke utusan Malaysia, seorang pun tak berani apa. Kenapa? Saya landaskan artikel saya dengan kajian sejarah tesis yang masih tersimpan di Universiti Kebangsaan Singapura. Ini yang saya kena faham. Sebab itu UMNO ini adalah pewaris penjajah. UMNO ini dia membawa, boleh memberi jaminan menjaga legasi perang salib. Itu sebab UMNO diwariskan kemerdekaan oleh British. British haramkan semua, yang tak haram UMNO. Bagi tahu saya, seorang pun tokoh UMNO yang duduk dalam penjara kena tangkap dengan British, tak ada. Kenapa? Sebab UMNO ini menjaga legasi perang salib.